أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Pengerusi, Jawatan Kuasa Surau, Muslimin, Muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana pada malam ini Allah izinkan, Allah pilih kita untuk sama-sama datang ke rumah Allah ini. Kita dapat bertemu, kita dapat berada di dalam suatu majlis yang sangat-sangat disukai oleh kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, pertamanya marilah kita ikhlaskan sungguh-sungguh hati kita. Kita beritahu kepada Allah, ya Allah, ikhlaskan hati ini, ya Allah. Ya Allah, kalaulah di sana ada niat-niat yang lain selain daripada mencari redha-Mu, kami minta ampun, ya Allah. Kami tahu, ya Allah, Engkau amat memurkai apabila seseorang hamba dia melakukan sesuatu amal bukan kerana-Mu ataupun kerana-Mu dan juga kerana yang lain, sedikit pun Engkau tidak sudi menerima amalan kami. Tolong, ya Allah, bersihkan, ikhlaskan hati kami ini, ya Allah. Yang keduanya, kita niatkan juga, ya Allah, kalaulah ada pahala kepada kami pada malam ini, kami kongsi dengan ibu dan ayah kami, yang mungkin sebagian besar daripada kita, ibu dan ayah kita sedang berada di dalam kubur. Di ketika waktu kita duduk dalam surau yang ada aircon, kapetnya Masya Allah, kipas anginnya hebat, suraunya gagah sekali, tempat pula tempat orang have ni kan. Kita tak tahu hujung nasib ibu dan ayah kita yang saat ini sedang berada di dalam kubur. Ya Allah, na'udzubillah, kalaulah saat ini ibu dan ayah kami sedang disiksa di dalam kubur, kejadikanlah pahala kami pada malam ini, ya Allah. Kau angkatkanlah, kau hilangkanlah sisaan kubur mereka. Di dalam satu hadis, Sa'ad bin Ubadah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Sa'ad bin Ubadah pernah bertanya kepada Nabi SAW. Sa'ad bin Ubadah ni siapa? Sa'ad bin Ubadah ni ketua suku Khazraj. Sahabat Ansar terdiri daripada Aus dan Khazraj. Ketua Aus Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, yang mana Sa'ad bin Mu'az ni dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hari dia syahid selepas lebih kurang sebulan terkena panah di dalam peperangan Khandaq ataupun peperangan Ahzab. Dia masuk Islam umur 32, dia syahid lebih kurang umur 37. Sa'ad bin Mu'az ni, hari dia syahid, Jibril datang memberitahu kepada Nabi SAW, hari ini arasy Allah bergoncang, bergegar kerana syahidnya Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'az ketua Aus, Sa'ad bin Ubadah ketua suku Khazraj. Aus dan Khazraj membentuk sahabat yang sangat hebat, iaitulah sahabat Ansar, yang Nabi sebut dalam hadis Bukhari dan Muslim, ayatul iman, di antara tanda-tanda iman, hubbul ansar, mencintai Ansar, mencintai sahabat Ansar, satu yang wajib kerana mereka ni sangat hebat. Di dalam peperangan Uhud, bagaimana apabila detik yang sangat mencemaskan, apabila tentera pemanah daripada 50 orang turun 40 orang, yang Nabi sebelum tu pesan, kalah menang jangan turun. Malah dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum dari riwayat Imam Bukhari, Nabi pesan, hatta
mata kalian melihat kami disambar oleh burung sekalipun, jangan turun. Sahabat terlupa. Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu, ketua tentera pemanah, panggil sahabat-sahabat, jangan turun di waktu sahabat lain yang duduk di bawah duk kutip harta ghanimah. Tetapi sahabat terlupa satu saja arahan Nabi SAW. Waktu itulah Khalid bin Walid pusing ke belakang, dia attack. Syahid semua sahabat, 10 sahabat baki yang tertinggal di atas bukit pemanah, yang bersumpah mereka tidak akan turun. Apabila Khalid daripada belakang, Nabi SAW sangat bijak. Nabi letak tentera di atas bukit pemanah ni, satu-satunya ruang untuk menutup daripada Quraisy attack tentera Islam daripada belakang. Sekarang ni terbentang, terbuka luas. Dan waktu itulah Nabi terpisah daripada sahabat-sahabat yang utama yang lain. Detik yang sangat mencemaskan, detik yang boleh menyebabkan Quraisy membunuh Nabi SAW. Waktu itu juga dalam riwayat Imam Bukhari, dalam keadaan Nabi terpisah daripada sahabat-sahabat utama, Nabi hanya dijaga, dilingkungi oleh 9 orang sahabat, di mana 7 Ansar, 2 Muhajirin. Bagaimana beraninya 7 orang sahabat Ansar ni, mereka tidak membiarkan Rasulullah SAW seorang-seorang gugur syahid. Dan sahabat yang ketujuh, Ibnu As-Sakan radhiyallahu anhu, sahabat Ansar terakhir, gugur. Sehingga Nabi kata kepada 2 Muhajirin yang tinggal, lihatlah Ansar, kita tidak mampu menandingi kehebatan mereka. Dan yang tinggal di sisi Nabi waktu ni tak lama, sangat sekejap, sangat seketika, iaitu 2 orang sahaja Muhajirin, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, yang mereka ni juga tidak membiarkan kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam waktu itu bagaimana Nabi sempat juga dicederakan oleh beberapa orang pahlawan Quraisy yang cengeng, yang bekeng, yang gedebeh, di antaranya Ibnu Qamiyah yang berjaya menetak bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi pakai baju besi sebulan, Nabi menderita sakit. Adik kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, abang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, Utbah bin Abi Waqqas, rimbah muka Nabi dengan batu sehingga terkoyak dai Nabi SAW, patah gigi Nabi SAW, darah mengalir di wajah kekasih kita Rasulullah SAW. Saat yang sangat cemas, pengorbanan Ansar, pengorbanan Muhajirin. Dan kata Sa'ad bin Abi Waqqas, dalam keadaan macam tu, Talhah bin Ubaidillah habis-habisan mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sebut, siapa-siapa yang nak melihat orang syahid yang berjalan, lihatlah kepada Talhah bin Ubaidillah. Sehingga Talhah lumpuh, Talhah terteram, luka parah. Apabila Abu Bakar dan Abu Ubaidah sampai, Nabi kata kepada Abu Bakar dengan Abu Ubaidah, telah wajib syurga sahabat kalian ni. Dan waktu tu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, sebelum sahabat-sahabat lain tiba, di kiri dan kanan Nabi SAW, juga dalam riwayat Imam Bukhari, di kiri dan kanan Nabi SAW ada 2 orang lelaki yang kami tak pernah kenal dan tak pernah jumpa, dan itulah hari terakhir kami jumpa. Yang mereka ni berjuang habis-habisan di kiri dan kanan Nabi SAW. Siapa dia? Iaitulah malaikat Jibril dan Mikail yang Allah turunkan. Nak cerita Ansar ni ya tuan-tuan, tapi terbawa api mata. Sorry lah, kuliah saya kuliah sirah ya. Tiba-tiba bagi tajuk Ramadan, kira okey ya. Kita sebut ujung-ujung Ramadan pun kira sah ya. Tadi baca ayat Ramadan lah kan. Tuan-tuan, inilah Ansar. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu sebut, nak sebut yang ni kan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud ni. Kata Sa'ad bin Ubadah, aku bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ibu aku telah wafat, boleh tak aku nak buat satu amalan dan pahalanya aku sedekahkan kepada ibu? Lalu Nabi jawab, nah, ya.
Dan dia tanya Nabi SAW, apakah amalan yang sedekah, apakah yang paling afdal? Air. Kita buat telaga, kita bagi orang minum dan sebagainya. Ni siapa sedia ayak kat saya ni, pahala banyak ni. Batekak nak sakit dah. Tuan-tuan perempuan yang saya muliakan, dan yang terakhir, yang ketiganya, kita niatkan juga, ya Allah kami nak solat isyak berjemaah. Dalam hadis dari Imam Muslim, siapa-siapa yang duk tunggu masa waktu, dia memperoleh pahala seolah-olah dia sedang mengerjakan solat. Ayat yang kita baca sebentar tadi, tuan-tuan, bagaimana Allah memerintahkan kepada kita semua satu kefarduan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu, untuk apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. InsyaAllah nak masuk Ramadan tak sampai 25 hari dah, kejapnya masa. Agak-agak tu ni Ramadan, surau masjid tak tutup lah kan? Kalau tutup pula sedih kan? Mudah-mudahan insyaAllah tak apa. Tuan-tuan, bila menyebut sahaja Ramadan, satu bulan yang sangat-sangat disukai oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka sangat menantikan, malahan mereka mengharapkan setiap bulan adalah bulan Ramadan, kerana setiap hari, setiap jam, setiap minit, setiap saat yang berlalu di dalam Ramadan nilainya tak sama seperti di luar Ramadan. Cuma di waktu yang sangat pendek ni, kita bukanlah nak berbicara tentang hukum hakam Ramadan, hak ni Syekh Tuan lebih arif daripada saya, tetapi lebih kepada persiapan kita, lebih kepada nak tengok kadang-kadang kesilapan mukmin apabila mereka memasuki Ramadan. Pertamanya kesilapan mukmin apabila masuk dalam Ramadan, dalam keadaan dia ada orang yang dia tak bertegur siapa, ada orang yang dia putus silaturahim tapi masuk Ramadan dan dia berpuasa. Tengok-tengok ada 5 orang dia tak bercakap. Dalam masyarakat Melayu kita, benda ni sangat-sangat biasa. Ni tuan-tuan duduk di taman ni, kira insyaAllah lah kan, kita jarang, biasanya kita masuk dalam rumah tutup pintu, habis dengan jiran ni sekali-sekala tu pun boleh jumpa dekat surau lah. Kalau tak main surau, pakai tak kenal terus jiran kan. Tuan-tuan, sangat rugi kan orang yang tak main solat ni kan? Kesilapan pertama, ramai orang Islam hari ni, dia masuk, dia berpuasa dalam keadaan dia putus silaturahim. Kerana Nabi SAW sebut, la yadkhulul jannah, tidak masuk syurga qati', orang yang putus silaturahim. Orang Melayu kita ni buat silaturahim ni kadang-kadang dianggap macam tak ada apa, kerana kata pusaka, adik dengan abang tak bercakap, dengan pak saudara tengok palung hak sulung dia gagau semua habis kan. Kalau pokok durian kan, berlaku kan, berlaku. Pak Long ni bukannya orang biasa-biasa, ya, AJK surau, AJK masjid, Tok Bilal. Tapi tuan-tuan janganlah cari Pak Long masjid mana kan? Saya bagi secara umum kan? Bayangkan tuan-tuan, sedihnya ada orang yang dia tak bertengok siapa, tiba-tiba meninggal di waktu Nabi Habib, la yadkhulul jannah, tidak masuk syurga qati', orang yang putus silaturahim. Dalam hadis riwayat oleh Ibnu Majah, Nabi sebut ada 3 golongan manusia yang solat mereka tidak terangkat walaupun sejengkal di atas kepala. Ada orang yang sebenarnya dia diangkat naik, tapi dia ronyok-ronyok macam kain buruk, baling balik kat tuan hak yang solat ni, kerana solat dia tak ada nilai, tak ada khusyuk dan sebagainya. Tapi hak ni lagi teruk, tak terangkat terus atas kepala walaupun sejengkal. Siapa dia? 3 golongan. Pertama, orang yang menjadi imam dalam satu kaum, orang tak suka dia jadi imam, tetapi tok imam kita suka. Tak ada tok imam kita, masalah kan? Saya dijemput untuk berceramah kan? Bukan untuk jadi imam. Jadi saya lagi tok imam sambung balik kan?
Di antara benda yang paling saya tahu mau jadi imam kan. Tapi janganlah lagi semua pakai pegang hadis ni kan. Bukanlah memang kena pegang. Semua pakai tolak, tak apa, kita main hari kan. Dah insya-Allah Tok Imam kita sayang, kita suka. Ni cerita Tok Imam memang main-main sembahyang dalam poket ada Marlboro. Kan. Rokok gedebok jatuh Marlboro. Kan. Satu. Yang pertama. Yang kedua, yang tidak terangkat, iaitulah seorang isteri yang tidur dalam keadaan suami dia marah. Hebatnya suami ni, sehingga dalam satu hadis ini panjang, daripada hadis ni keluar cerita ni. Satu hari sahabat Ansar mai jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, unta aku tak mau buat kerja." Unta tuan-tuan jangan buat melawak, dia ganas lagi daripada anjing kalau dia mengamuk kan. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Ghashiyah, ayat cari sendiri lah, saya tak pandai ingat. Kita kalau pergi umrah kan, di Hudaibiyah tu pakai tangkap gambar dengan unta kan, jaga unta dia suka gigit kat sini. Sahabat-sahabat kita hak mengaji, hak main pada Afrika, banyak yang ada yang tangan kudung bila tanya, rupanya kena kekeh dengan unta kan. Lepas tu saya bawa jemaah pergi umrah, nak risau makcik-makcik pakai nak tangkap gambar dengan unta duk renyeh kan. Makcik pun pergi duduk sebelah muka unta duk renyeh, tangkap gambar tu nak hantar kat cucu tengok, cucu tanya, yang mana satu unta ni tu kan. Sahabat memang mengadu kat Nabi, unta tak mahu buat kerja, memang mengadu kat Nabi. Yang kata Rasulullah ni, Nabi SAW, Allah Akbar, tak boleh nak bayang, unta tak mahu buat kerja pun memang mengadu kat Nabi. Nabi kata tak apa, insyaAllah saya kopi. Maka Nabi pergi dengan sahabat. Bila masuk ladang unta tu, sahabat ni kata, "Ya Rasulullah, unta ni liak." "Aku bimbang ya Rasulullah." Nabi kata, "Dengan aku, jangan takut, jangan risau." Nabi sangat berani kan, Nabi sangat berani. Lalu Nabi masuk, unta tu dah ada ujung tu. Dah ada, saya nak tunjuk belah mana tu, ujung belah situ lah, tunjuk belah ni orang kata unta tu ada ujung. Bila dia nampak je Nabi SAW, unta ni buat apa? Dia mai kepada Nabi dan dia sujud kepada Nabi SAW. Sahabat-sahabat bila tengok unta ni sujud, hak tadi liak ni, tengok Rasulullah, habis. Yang kata Rasulullah ni, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utuskan kamu Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada seluruh alam. Unta kenai Nabi, sujud kat Nabi. Sahabat kata, "Ya Rasulullah, unta ni dia tak ada akal, tetapi dia sujud kepada Tuhan. Kami lebih layak sujud kepada Tuhan." Nabi kata, "Tak, aku diutus bukan untuk disujud, tapi aku diutuskan untuk membawa manusia kepada pengabdian kepada Allah. Kalaulah manusia boleh sujud sesama manusia, nescaya aku akan suruh isteri sujud kepada suami." Tapi boleh tak tuan-tuan sujud? Tak boleh kan. Tapi nak abang level Pak Long suami-suami ni kan, tu berjasa unta kat kita tuan kan, keluar hadis tu kan. Pernah juga satu ketika Nabi masuk ladang kurma, Nabi nak qada hajat, tiba-tiba seekor unta mai dekat Nabi, main dalam keadaan apa, air mata ni meleleh. Binatang pun ada perasaan kadang-kadang, kita tak perasan. Air mata ni meleleh. Nabi tengok unta ni, Nabi pun dalam keadaan gelisah. Unta ni Nabi gosok belakang dia, daripada belakang Nabi gosok sampai ke cuping telinga. Unta ni hak tadi gelisah, hak tadi air mata meleleh ni jadi tenang, ialah kena sentuhan tangan Nabi SAW. Kita pun tuan-tuan, kalau Nabi sentuh kita, tak boleh bayang kalau Rasulullah ada kat kita, saya ni Allah, kalau kita boleh kucup tangan Nabi SAW kan. Seorang sahabat Zahir bin Haram radhiyallahu anhu, dia ni hamba kulit hitam, orang Badui, dia tak segak, bukan hamba, dia tak segak, kulit hitam, tapi Nabi sangat sayang kat dia. Riwayat yang agak kuat, satu hari Nabi rindu kat dia, Nabi pi, dia duduk berniaga di pasar, Nabi pi daripada belakang, Nabi tengok Zahir ni duduk berniaga, Nabi pi belakang, Nabi peluk dia. Lepas Nabi peluk, Zahir tengok, siapa ni? Lepas tu dia perasan Nabi. Bila Nabi peluk dia, biarlah tuan-tuan kan. Kita kalau Nabi peluk kita macam mana kan. Nabi melawak. Nabi kata apa?
Ada tak siapa-siapa nak beli dia ni? Ada siapa-siapa nak beli tak? Ni hamba ni. Nabi melawak. Zahir bin Haram ni, dia tak handsome pun, kulit hitam. Dia kata, ya Rasulullah, tak payah offer lah, tak ada siapa nak beli hamba ni. Nabi senyum. Itu Nabi kata, sesungguhnya kamu di sisi Allah sangat mahal harganya. Itu melawak Nabi. Dan ada sahabat yang kaki melawak dahsyat. Di lain waktu dan ketika kita akan cerita melawak sahabat. Ada seorang nama sahabat. Tapi dia ni Nabi abang, dia ahlu Badar. Nabi abang, dia ahli syurga. Karena dia selalu mengembirakan aku. Unta ni bila kena sentuhan tangan Nabi SAW, terus jadi tenang. Kemudian dia selalu membisik sesuatu kepada Nabi. Dan Nabi pun kalih kat sahabat. Nabi tanya, siapa tuan punya unta ni? Siapa tuan punya unta ni? Sahabat pun, seorang sahabat ansar kata, ana ya Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya unta ni mengadu kepada aku. Dia tak diberi makan yang cukup, dia tak beri rehat yang cukup, sebab raja. Bertakwalah kamu kepada Allah. Subhanallah. Tuan-tuan, 3 golongan yang tidak terangkat walaupun sedengkai solat dia. Pertama tadi siapa? Orang jadi imam dalam satu kaum, orang tak suka. Yang kedua, isteri yang tidur dalam keadaan suami dia marah. Yang ketiga, 2 orang bersaudara yang saling tidak bertegur. Kita masuk Ramadan dalam keadaan solat kita tak terangkat. Tak boleh bayang, tuan-tuan. Kadang-kadang orang suka bincang Ramadan ni benda-benda foroh, kan? Tapi benda basic kurang diperingatkan. Ni saya sebut ni bukan untuk tuan-tuan. Tuan-tuan jangan lupa pasal lah. Saya duk kata kat saya ni, kan? Jadi hati-hati. Kalaulah kita ada orang yang kita tak bertegur, siapa, settle sebelum masuk Ramadan. Yang kedua, kesilapan ramai orang juga bila masuk dalam Ramadan dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia masih lagi terlibat dengan saki-baki riba. Masih lagi ada loan yang tak Islami, insurans ambil, kan? Takaful ada, tapi dia pilih konvensional. Orang tanya pasal apa? Pasal murah, kan? Naik motor, kan? Tengok insurans, kurnia insurans, kan? Tak, saya bukan ejen mana-mana syarikat takaful. Tak. Saya ejen kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tuan-tuan juga ejen kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memenuhi apa yang Nabi sebut, ballighu anni walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat. Tuan-tuan, perempuan yang saya muliakan, riba ni bukan benda melawak. Betapa ramai orang masuk dalam bulan Ramadan, dia berpuasa dalam keadaan dia masih lagi duk terlibat dengan saki-baki riba. Seperti mana Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggallah sisa riba jika kamu orang yang beriman. Ayat yang berikutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 278. Sebelum ayat ni 278, 279, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Siapa-siapa yang masih lagi duk terlibat dengan saki-baki riba, hal yang paling kita tak tahan, tuan-tuan. Allah dan Rasul isytihar perang, bukan benda melawak. Betapa ramai orang Islam hari ni tanpa mereka sedari ataupun kadang-kadang buat-buat tak sedar, mereka sedang terlibat dengan riba. Mereka sedang terlibat dengan riba. Ibn Abbas ketika mana menafsirkan ayat surah Al-Baqarah tentang riba, ayat 278, ayat 279 yang kita baca tadi, kata Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni siapa? Sepupu Nabi SAW.
yang digelar Turjumanul Quran. Ibn Abbas ni siapa? Sahabat yang kelima yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis tak patut kalau kita tak kenal dan kita tak ingat. Siapa dia tuan-tuan? Alhamdulillah, semua orang boleh jawab. Tapi macam biasalah, aku tanya, aku jawab sendiri, kan? Iaitulah Abdul Rahman bin Sakhir radhiyallahu anhu. Kenal tak tuan-tuan? InsyaAllah saya kenal, tapi rasa macam tak bisa dengar. Abu Hurairah, kan? Abu Hurairah nama sebenarnya Abdul Rahman bin Sakhir. Sama juga kalau saya tanya kat tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq, apa nama sebenar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Dan tak patut kita tak kenal Abdullah bin Utsman bin Amir radhiyallahu anhu, itu nama sebenar Abu Bakar As-Siddiq. Ataupun Abdullah bin Abu Quhafah radhiyallahu anhu, sahabat yang paling ataupun manusia yang terbaik di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang mengembalikan iman sahabat di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Minggu lepas, 2 minggu lepas orang duk berbicara tentang Isra wal Mi'raj, kan? Bagaimana dalam satu hadis dari Imam Bukhari, lepas Nabi Isra, Nabi diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit. Langit pertama, kedua, ketiga, sampailah langit yang ketujuh. Kemudian Nabi naik ke Sidratul Muntaha dan menerima kefarduan solat. Balik pagi tu, dalam keadaan Nabi terkenang lagi peristiwa yang sangat luar biasa ni. Kebiasaan Quraisy waktu tu sebulan balik untuk sampai ke Baitul Maqdis. Tiba Nabi satu malamnya. Abu Jahal tengok Nabi duduk dalam keadaan terpinga-pinga. Abu Jahal tanya, Muhammad, awak nampak lain macam ni? Lalu Nabi jawab, aku semalam diperjalankan. Maka Nabi cerita A sampai Z. Abu Jahal kata, Muhammad nak tak aku himpun semua orang Mekah ni dan kamu cerita balik. Tujuan Abu Jahal apa? Nak merelingkup agama Muhammad ni. Tujuan dia tahu tak ada orang akan percaya. Nabi kata okey. Maka dihimpun, maka Nabi naik dengan Abu Jahal di atas satu tempat waktu tu di Jabal Qubash. Maka Nabi pun cerita A sampai Z. Habis Nabi cerita peristiwa Isra wal Mi'raj ni, apa yang berlaku? 2 benda. Pertama, bagaimana orang-orang musyrikin bertambah kekufuran. Dan yang kedua, bagaimana iman sahabat ada yang goyah. Sebab tu guru saya sebut, kita ni nasib baik tak hidup zaman tu. Kerana silat-silat Arabilah kita bukan geng Nabi. Silat-silat Arabilah kita geng Abu Jahal. Tak percaya. Benda tak logik. Satu malam Abu Jahal petik jari, seronok dia, habis agama Muhammad. Tapi Abu Jahal kata, ada seorang lagi, kalau dia ni tak percaya agama Muhammad ni, bungkus terus. Siapa dia? Geng-geng aja tanya siapa dia. Abu Bakar. Maka pergi Quraisy ke kebun Abu Bakar. Waktu tu Sayyidina Abu Bakar ada di kebun. Cerita kat Abu Bakar apa yang Muhammad sebut. Sahabat kamu, wahai Abu Bakar, dia beritahu dia diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa, naik ke langit, turun, balik main dalam satu malamnya. Abu Bakar tanya, Muhammad sebut macam tu? Ya, dia cerita macam tu. Punya merepek. Lebih kurang macam tu lah kalau bahasa kita. Abu Bakar ulang balik, Muhammad cerita macam tu? Ya. Kalaulah Muhammad yang sebut, Muhammad benar. Kalaulah Muhammad memberitahu wahyu turun daripada langit ke bumi ni, aku beriman. Apatah lagi Muhammad bagi tahu dia diperjalankan daripada Mekah ke Baitul Maqdis, aku percaya. Waktu tu Abu Bakar tahu Nabi tengah susah. Abu Bakar tanya kat sahabat yang ikut sekali main ke kebun ni, di mana Nabi? Dia pun beritahu Nabi tu ada kat Jabal Qubash. Orang dokumen tanya, lari Abu Bakar ni. Yang kata Abu Bakar ni sayang dekat Rasulullah kan. Lari pergi kat Nabi ni, dekat nak sampai ni, Abu Bakar panggil, ya Rasulullah. Orang Abu Bakar tengok, orang Abu Bakar bagi jalan kat Abu Bakar. Benarkah Abu Jahal bagi tahu tuan habaq, tuan diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa dalam satu malam je? Benarkah tuan sebut macam tu? Lalu Nabi jawab, benar Abu Bakar. Bila Abu Bakar dengar je Nabi sebut macam tu, terus Abu Bakar kata apa? Anda pasti benar. Perkataan Sayyidina Abu Bakar ni
menyebabkan sahabat-sahabat hak tadi goyah iman, terus seperti diketuk iman mereka, kembali beriman. Baru tersedar, ya Allah, ni Nabi. Sebelum tu Abu Bakar kata apa kat Abu Jahal and the gang, kalaulah dinding ni warna putih, ni dalam athar, kalaulah dinding ni warna putih, tiba-tiba Muhammad habaq dinding ni warna hitam, maka aku akan suruh mata aku bagi tahu dinding ni warna hitam. Itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wajib kita mencintai sahabat yang mulia ni, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Macam mana boleh keluar cerita Sayyidina Abu Bakar? Kata Abu Hurairah, sahabat paling banyak meriwayatkan hadis satu. Yang kedua siapa? Abdullah bin Umar. Yang ketiga Anas bin Malik. Yang keempat isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah. Yang kelima Abdullah bin Abbas. Yang keenam Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram radhiyallahu anhuma. Yang ketujuh Abu Sa'id Al-Khudri. Dan yang ke-8 Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dapat hati 48 hadis. Yang tujuh yang pertama 1000 lebih. Kata Abdullah bin Abbas berhubung dengan ayat ini, akan dikatakan kepada pemakan riba di hari kiamat, ambillah senjata kamu untuk berperang dengan Allah di hari kiamat. Nak perang dengan Allah tuan, untuk orang yang masih terlibat dengan riba, bukan benda melawak. Berkata Abu Hanifah rahimahullah, kita dalam Ahlussunnah wal Jamaah 4 mazhab kan. Kalau ikut dari sudut seniority rankingnya, yang pertama Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik, Tok Guru Imam Syafi'i, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad Ibn Hanbal. Empat-empat ni tuan-tuan, jangan siapa duk condemn kan tentang kita mazhab Syafi'i, kita nak condemn Imam Ahmad Ibn Hanbal, bukan level kita. Sorry. Ada orang nak condemn Imam Syafi'i kita. Oh sorry, Imam Syafi'i tuan-tuan pun banyak membaca kisah Imam Syafi'i kan. Genius. Imam Syafi'i bila dia buka buku, dia baca sebelah muka surat kena tutup. Kalau dia buka dua-dua, dia akan ingat kan. Imam Syafi'i dalam kuliah Imam Malik, dia anak murid Imam Malik di Masjid Nabawi, dia main kuliah, buku dia tapak tangan, pen dia jari, dakwah dia ayat liok. Lebih kurang macam tuan-tuan kan. Dia tak kata kat siapa lah, melawak. Imam Malik duk perhati budak ni. Hai, budak ni duk main-main ke? Sambil dia duk cakap, dia ambil jari duk tulis kat tapak tangan. Habis kuliah Imam Malik, ya ulam, maisak. Budak, maisak. Ulang balik apa yang aku ajar. Imam Syafi'i boleh sebut A sampai Z. Apa yang diajarkan oleh Imam Malik. Allahu Akbar, hebat kan. Ni boleh hebat juga kan. Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah berhubung dengan ayat tentang riba yang kita baca tadi, inilah ayat Quran yang paling menakutkan. Imam Malik bin Anas rahimahullah, ni seorang lagi kan, tok guru kepada Imam Syafi'i, berkata, telah kubuka lembaran-lembaran kitab Allah dan sunnah Nabi SAW, dan tidak kudapati dosa yang lebih buruk daripada riba, kerana Allah mengisytiharkan perang atau mengizinkan perang ke atasnya. Kata Imam Qatadah, ni saya sebut perkataan ulama-ulama hebat ni. Kata Imam Qatadah rahimahullah, Allah menjanjikan ahli riba dengan hukuman bunuh dan akan mendapatkannya di mana sahaja mereka berada. Batulah tuan-tuan, pastikan kita masuk Ramadan jangan penat dan sia-sia aja. Tengok-tengok kita masuk dalam keadaan Allah dan Rasul sedang isytiharkan perang kan. Bagaimanalah agaknya kita kan. Malahan kalau membicarakan tentang riba ni, kata Ibn Abbas lagi, tidak diterima dari pemakan riba sedekahnya, hajinya, jihadnya dan persaudaraannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis dalam Musnad Ahmad, 1 dirham riba yang dimakan oleh seorang lelaki dalam keadaan ia mengetahuinya
lebih buruk daripada berzina sebanyak 36 kali. Sebab itulah dosa makan riba ni lebih dahsyat daripada dosa berzina. Berzina pun letih lah, kan, dosa dia. Ni kan pula riba. Tuan-tuan, itu yang kedua. Pastikan kita masuk Ramadan dalam keadaan kita bersih daripada riba. Sebenarnya tak payah Ramadan pun, kan, sekarang sebab kita tak tahu kematian bila, tuan-tuan. Dia boleh jemput kita anytime. Sila malam esok, malam pertama kita di alam kubur. Bagaimana kita meninggal dalam keadaan tengok-tengok motor kita, insurans konvensional, walaupun setengah orang rasa tak ada apa, tetapi di sisi Allah ada apa. Malahan Allah dan Rasul mengisytiharkan perang. Dan yang terakhir, tak perlu banyak-banyak, kan, bakna insya-Allah, kan? Walaupun ada 23 kesalahan, kan? Pastikan ada setengah orang Ramadan dia pulun tarawih, masya-Allah, dan sepatutnya memang kita kena pulun. Tetapi tarawih dia pulun, kan, kalau dia tertinggal tarawih ni dia rasa macam berdosa besar. Tengok-tengok solat subuh berjemaah tak mai, kan, tu sangat tak kena. Tarawih ni pulun, tetapi solat subuh berjemaah, khususnya orang lelaki, dia tinggal, dia tak rasa apa. Walhal kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud siapa? Tadi saya sebut dah, sahabat yang ke-8 yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abdullah bin Mas'ud ni siapa? Sahabat yang badan dia kecil, halus, Abdullah bin Mas'ud siapa? Dialah yang memenggal kepala Abu Jahal di dalam peperangan Badar. Masa tu tentera Islam dah menang dah. Nabi suruh sahabat pergi cari di mana Fir'aun abad ni, Abu Jahal. Yang menjumpainya iaitulah Abdullah bin Mas'ud. Siapa dia Abdullah bin Mas'ud ni? Satu hari dalam hadis sahih, dia panjat pokok kayu arak, kayu sugi tu, dia halui. Kan biasanya panjat pokok ni hak halui-halui lah. Kalau hak badan sedap ni, jangan nak panjat lah, jatuh, bunyi buah cempedak, buah nangka, kan. Tiba-tiba angin main tiup, maka terselak kain dia nampak betih. Sahabat-sahabat duduk bawah, dia pakat duduk gelak kat dia. Haluinya Nabi duduk ada. Lalu Nabi SAW pun kata, bergelak tengok betih dia yang halui. Esok ni di hari akhirat, betih dia yang halui Allah akan jadikan sebesar bukit Uhud. Hebat yang kata Abdullah bin Mas'ud ni. Ulama di kalangan sahabat, kata Abdullah bin Mas'ud, di waktu kami bersama-sama dengan Nabi SAW, yang tidak datang solat berjemaah hanyalah orang-orang munafik sahaja. Itu sangat takut, kan. Kita kerja main semayang, tengok anak jantan kita duduk lena kat rumah subuh, heret bawa, kan. Satu lagi yang saya rasa satu kerugian lah bagi orang yang berpuasa ni, ditinggalkan solat maghrib berjemaah kerana kalut buka puasa kat rumah, kan. Cantik tu, kita main semayang berjemaah di masjid, di surau waktu maghrib, kan. Jangan lepas. Sebab nilai solat fardu ni nak banding dengan tarawih, sama tak? Tak sama, tuan-tuan. Bukanlah maksud saya so tinggal tarawih tu, dah continue, masya-Allah. Dan beberapa lagi lah, tuan-tuan, kesilapan. Di antaranya, sebut bila sikit-sikit lagi. Di antaranya, dia bangkit sahur, bangkit makan, kan. Bangkit tiba-tiba dua pinggan, lepas tu lena balik. Sangat rugi. Sedangkan waktu sahur tu waktu yang sangat mustajab doa. Cantiknya, kan. Kita bangkit, kan, katalah subuh pukul 6, kita bangkit dengan orang lelaki lah. Orang lelaki boleh bangkit lambat, orang perempuan bangkit pukul 6, pukul 5.30, pakai nasi dengan kicap, kan. Bangkit, tuan-tuan, bangkit sahur macam mana pun 2 rakaat. Tahajud jangan lepas. Sebab waktu tu Allah turun, Allah mendengar doa hamba-Nya. Angkat tangan doa. Sangat rugi orang yang bangkit makannya tanpa ibadah yang lain, terutamanya solat. Tuan, perempuan yang saya muliakan, insya dah masuk dah SOP Pulau Pinang. Dia takkan insya, kan.
Walaupun kalau ikut nak bercakap ni banyak so saya minta ampun, minta maaf lah doktor lah. Tajuk Ramadan tapi dia pergi sampai Uhud kan, lepas tu keluar muntah kan. Tapi apa pun, gembira hati kita ni nak masuk Ramadan, jangan kita lepaskan sayyidul istighfar, penghulu istighfar yang Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Siapa-siapa yang membaca sayyidul istighfar di pagi-pagi hari dengan penuh keyakinan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'alika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dengan penuh keyakinan. Nak dapat keyakinan kena faham mana kan bila kita sebut apa, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau lah Tuhan aku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau, khalaqtani, engkau yang menciptakan aku, wa ana 'abduka, aku ni hamba-Mu, wa ana 'ala ahdika wa 'alika mastata'tu, aku berusaha sedaya upayaku untuk mematuhi, untuk memenuhi janjiku denganmu. Sampailah kita sebut abu laka bi ni'matika 'alayya, banyaknya aku mengakui banyaknya nikmat-Mu ke atasku, wa abu bi dhambi, aku mengakui banyaknya dosa aku, faghfirli, ampun aku kan. Kita baca dengan kefahaman, dengan keyakinan kata Nabi, dan dia meninggal pagi itu, insya-Allah dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Siapa-siapa yang baca sayyidul istighfar di petang hari dengan penuh keyakinan, malam tu dia meninggal, InsyaAllah kata Nabi, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Perbanyakkan istighfar untuk kita masuk dalam Ramadan ni. Perbanyakkan sedekah juga. Subhanallah tuan-tuan, di luar sana ramai orang susah. Saya ni pencin lah ni, pencin walaupun nampak muda lagi kan, ambil option kan, sebagai pensyarah di Kolej Matrikulasi Pulau Pinang kan. Actually I'm teaching maths, saya mengajar matematik, pensyarah matematik. Ibu doktor suruh tajuk Ramadan kan. Jadi sekarang ni pencin, orang tanya buat apa, pencin tak dapat lagi, umur 55 baru dapat kan. Jangan ingat aku tua kan, taklah tua kan, muda lagi lah kan. Jadi apa di antara kerja yang saya buat, di antaranya baru ni saya pergi ke Chad Afrika kan, agih Quran. Mungkin tuan-tuan di sini ada dapat WhatsApp, dapat viral kan, di bawah Yayasan Aman kan. Mula plan nak pergi 9 hari, tengok-tengok 54 hari baru balik rumah. Masa pi tu betul-betul seminggu sebelum PKP. Jadi berada di negeri Chad, negeri orang, negara ke 187 daripada 189 yang paling miskin di dalam dunia. Betapa beruntungnya kita duduk kat Malaysia ni. Pergi sana tuan-tuan, di Chad ni kan, bagaimana mereka ni sangat miskin tapi mereka kaya dengan Quran. Ada satu negeri di Chad ni namanya Abache. Kami pergi, malah kami berjanji kat mereka, InsyaAllah kita balik Malaysia, kita akan usaha, kita akan cari Al-Quran. Alhamdulillah, walaupun kita tak boleh pergi sekarang, tapi tiap-tiap bulan cukup 5,000 kita transfer duit. Ada sahabat-sahabat kita di sana yang sangat dipercayai, diyakini. Kerana kami yang pilih 5 orang ni, salah seorangnya Ustaz Abdul Salam. Ustaz Abdul Salam ni dia memang orang Chad tapi kahwin dengan orang Malaysia, duduk dia Ustaz kan. Jadi dia memang kabel dia, Masya Allah, jumpa ulama-ulama di sana tuan-tuan. Ada satu golongan namanya Goni. Tuan-tuan jangan ingat Goni beras ke Goni tepung. Goni ni dia ni hafal 30 juzuk Al-Quran dan boleh tulis balik Al-Quran dengan tangan tanpa melihat Quran, daripada ayat pertama sampai ayat terakhir. Saya masa pergi tuan, kadang kita masuk kampung ni, perjalanan taklah jauh, 18 jam ya kan, 18 jam. Highway dia tuan-tuan jangan nak bayar macam highway kita lah. Satu lorong pergi, satu lorong balik, berlubang ni kira biasa kan. Masuk ni tuan-tuan, ya Allah, tengok jerami, rumah jerami dengan budak-budak hidung hijau kan, miskin. Tapi bila duduk Ustaz Selamat, ni Goni, ni Goni, ni Goni, semua hafal Quran. Malu kita tuan, madrasah budak-budak tulis atas papan ni. Kalau macam di Sudan, satu Quran share 7 orang. Kita di sini tuan-tuan, oh surah ni satunya surah yang tak ada Quran. Oh ada
Kan duduk kat rok comel je, tak payah berebut tuan-tuan. Ambil Quran 5 tuan-tuan buah tiap riba, tak ada siapa nak berebut dengan tuan-tuan. Tapi pengalaman saya tuan-tuan, bila agih dia berebut ni sampai kami ni perlu dikawal. Macam budak-budak sini dapat handphone. Sebab tu saya sebenarnya wakil Quran kat Malaysia ni, saya tak beriman sangat. Tapi kalau di sana, yes. Dan Alhamdulillah, hasil daripada sebahagian daripada tuan-tuan yang bagi, saya tahu. Saya nak ucap terima kasih banyak-banyak. Bergembiralah. Kerana mereka memanfaatkan, mereka membaca. Dan di tahfiz di chat hari ni, nama Yayasan Amal ni bukan kita nak minta. Nama Yayasan Amal dan Malaysia terkenal. Kerana mereka beritahu, muda-muda tahfiz mereka beritahu, inilah tidak pernah berlaku dalam sejarah budak-budak sana dapat Quran. Saudi ada bagi, tapi dapat kat majlis agama diperjual. Ni kata kemiskinan ni tuan-tuan. Dan memang benar, masa kami masuk kedai buku sana, buka buku Quran sana, kedai buku cok wakaf Quran. Subhanallah, dia punya appreciate, dia punya hargai dapat peluk tuan, meleleh yang mata kan. Jadi saya nak ucap terima kasih banyak. Balik pada tadi tuan, ni sebenarnya dah habis dah kan, simpan sikit kan. Bulan Ramadan kan, sedekah tolong ramai orang yang susah. Alhamdulillah lepas macam ni boleh buat kerja-kerja kebajikan ni kan. 20 keluarga, bukan duit saya pun, duit orang bagi. Kerana sangkut kat chat tu orang kenal, masuk dalam TV, Astro dan sebagainya kan. Tuan-tuan ingat tak? 5 rakyat Malaysia terkenal di chat, salah seorangnya aku kan. Jadi orang kenal, orang percaya kan. Alhamdulillah, memang fun orang nak bagi kan. Jadi tolong macam-macam orang, ibu tunggal, orang susah dan sebagainya. Alhamdulillah tuan-tuan, dia pun doa kat kita, banyak orang susah kan. Baru ni 2 minggu lepas di Masjid Penaga, saya bagi semangat pada 20 keluarga miskin. Satu yang sangat menyentuh sebagai penutup lah cerita untuk malam ni. Bila dah nak dekat habis dah, ada seorang makcik tu dia naik basikal pemburu masuk dalam kawasan masjid ni. Saya duduk perhati tengok. Masa tu yang terima sumbangan ni nak dekat habis dah, duduk tunggu seorang dua lagi. Dengan beg plastik duduk bergantung kat handle kan. Dekat belakang dia turun parking basikal tu, dia jalan pergi kat tabung masjid. Pipi dia bubuh duit. Saya tengok tu tuan-tuan, saya tak lepas. Dan hidup kita ni banyak kita boleh ambilkan sebagai pengajaran. Saya pun tinggal majlis tu, saya pergi kat makcik tu, saya buka basikal dia pun main. Saya pun kata, makcik cantik basikal kan? Saja kita nak communicate kan. Ustaz, dia kenal kita ustaz, padahal kita bukan ustaz pun, kita jenis naik motor, tak apa nak boleh start kan. Ustaz, hal ni yang saya ada pun kan, saya nak pergi mana nak ni. Makcik nak tanya, suami kerja mana? Suami saya tak ada dah. Habis makcik duduk dengan siapa? Saya duduk dengan anak saya OKU mental. Makcik kerja apa? Jual kuih. Sehari dapat berapa ringgit? Sehari bolehlah jualan dalam 30-35 ringgit. Habis tu makcik main duit dalam tabung ni, makcik kan ada duit sangat. Kalau ustaz tak apa, niaga untung 5 ringgit, 10 ringgit, saya main buah sikit. Saya dengar tuan-tuan, orang kaya yang pemurah ni hebat. Subhanallah. Memang saya jumpa ramai. Ni hari Jumaat kan. Biasanya hari Jumaat saya akan blast. Saya akan tembok lah WhatsApp siapa dapat lah untuk kempen wakaf Quran. Dan tiap-tiap minggu ada seorang nama dia Faris Taufik Fakhruddin. Saya cerita ni sebab dia tak duduk sini. Orang Penang, duduk KL. Dia ni every Friday, setiap Jumaat lebih kurang 9 pagi dia akan transfer kat saya tak banyak tuan-tuan, 2,500. Macam hari ni bila masuk Rejab, masuk Syaban, 5,000 per week. Jumpa tak pernah telefon sekali dua, sembang dengan saya pun, panggil saya, aku hang, kita pun tak kisah, kita bukan orang hebat pun kan? Tak ada masalah. Tapi Masya Allah, orang kaya yang sedekah, kaki sedekah hebat. Tapi orang miskin kaki sedekah ni saya tak tahu nak guna ayat apa. Saya pun seluk dalam poket saya, kebetulan ada 150, saya pun bagi. Tuan-tuan, dia dapat menangis makcik ni, menangis. Bagi kita duduk sini 150 tak ada apa kan? Ni makcik ni menangis. Dia bubuh tadi mungkin 5 ringgit ya. Tapi Allah balas dia 150. Dia tak saya keluar duit saya dalam poket ni, bukan duit saya nah. Duit orang kan. Nangis. Subhanallah. Mudah-mudahan jadilah orang yang suka tolong orang, insya-Allah. Jadi setakat tu ya tuan-tuan, mudah-mudahan sedikit pengkisahan Ramadan yang tak seberapa, yang tajuk entah ke mana,
yang mudah-mudahan ada manfaatnya khusus untuk diri saya dan juga untuk tuan-tuan perempuan yang saya muliakan. Lagi saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak terkasar bahasa dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah rahmati, Allah ampunkan tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni insyaallah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته